Ha. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisha binti Muhammad Irsya dan ID pada saya RK21320. Saya merupakan wakil pelajar kumpulan 7 untuk menemu ramah bagi projek kedua iaitu subjek etika dan peradaban. Okey, yang bersama saya sekarang ni ialah Puan Nur Fadilah. Tanpa menyalahkan masa lagi, bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan? Okey, terima kasih Anissa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadilah binti Yusof. Saya berumur 39 tahun. Hobi saya banyak, tapi antaranya saya suka tanam pokok lah, tanam pokok bunga. Okey, Puan mempunyai berapa orang anak dah? saya ada dua orang anak lah, satu lelaki dan satu perempuan. Fadilah adalah seorang guru kan? Apakah Ya. mata pelajaran yang diajar di sekolah? Okey, saya mengajar bahasa Melayu. Bolehkah Puan ceritakan sikit perjalanan pendidikan untuk menjadi seorang guru? Okey, sebenarnya saya minat menjadi guru dari saya zaman sekolah lagi. Okey, kemudian saya masuk tingkatan 6 dan saya buat sehabis baik sebab saya nak masuk universiti. Okey. Kemudian seorang guru saya dulu dia cakap lah, awak minat jadi apa? Saya cakap minat jadi cikgu, dan dia minta saya, dengan keputusan saya masa saya tingkatan 6 tu, dia minta saya ambil pendidikan. Dan alhamdulillah lah saya dapat kos pendidikan tu di USM. So dari situlah saya bermula belajar 4 tahun di USM dan kemudian terus posting di Tangkak lah. So sekarang di mana tempat tinggal Puan? Saya menetap di Bandar Baru Tangkak juga, berhampiran dengan sekolah yang saya mengajar. Puan sekarang mempunyai kesihatan yang baik, sihat? Alhamdulillah, setakat ni sihatlah, walaupun kita dengan COVID ni belum terkena lagi lah orang kata. Kes positif COVID-19 kat kawasan kediaman Puan berisiko tinggi tak? Setakat ni macam kes yang di BBT ni boleh tahan jugalah, boleh tahan lah. Di Tangkak ni pun saya rasa macam ada masa dia tinggi kesnya. Berisiko jugalah di sini. Saya akan mula beri pertanyaan bahagian ini. Pada zaman era globalisasi ini kan, teknologi dah jadi perkara asas dalam kehidupan manusia sekarang. Pada pendapat Puan, apakah kegunaan teknologi pada zaman sekarang? Okey, pada pendapat saya, kegunaan teknologi ni sangat penting, sangat penting. Sebab contohlah kita menggunakan media sosial, media massa, dengan media massa pun kita dapat mengetahui pelbagai perkara tu dengan cepat dan mudah lah. Jadi kegunaan teknologi tu orang kata pada masa kini ni penting, kita boleh melihat ataupun mendapatkan perkara-perkara yang ingin kita ketahui, contoh macam cuaca ke, dari segi perubatan ke, kita dapat ketahui dengan cepat lah, cepat dan mudah lah, mudah. Soalan kedua, penggunaan teknologi mungkin menyebabkan perkara negatif berlaku, antaranya istilah kecaman atau kritikan yang berlaku di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Apakah usaha Puan untuk mengatasi dan mengelakkan perkara tersebut berlaku? Okey, betul tepat sekali. Memang penggunaan teknologi ni dia ada pro dan kontra lah. Kalau kita tengok macam saya cakap tadi, kalau yang kebaikannya kita dapat mengetahui sesuatu dengan cepat kan. Okey, tapi dari segi yang negatifnya, kita banyaklah kalau kita lihat di media sosial, perkara-perkara yang negatif daripada penggunaan teknologi ni. Okey, jadi apa usaha saya? Okey, usaha saya sebenarnya kita jangan berkongsi lah. Kita kalau perkara tu kita tak pasti ke, kita rasa tak betul ke, kita pun rasa was-was, kita jangan kongsi lah. Jangan kongsi perkara tersebut. Kemudian kita kena hadkan
hadkan perkongsian yang kita ada ni kepada orang ramai tu, maksudnya maklumat peribadi kita jangan kita terlalu dedahkan, nombor IC kita ke, alamat rumah pun tu bahaya juga. Mungkin ada orang berniat tak baik kan kepada kita, ataupun kita kena berwaspada sentiasalah. Kemudian kita jugalah seharusnya kita kongsi benda-benda yang memberi manfaat. Contoh macam mana menjaga kesihatan kan. Pada zaman sekarang ni kan, tu yang lebih baik lah daripada kita kongsi benda-benda yang tak pastilah. Baru-baru ni kita menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-64. Apakah kelainan sambutan kemerdekaan pada tahun ni? Kelainan dia memang lain sangat lah, sebab COVID ni kita tak ada lagi ada berkumpul ataupun kita menyaksikan meraihkan Hari Kemerdekaan ni secara beramai-ramai tu tak ada lagi. So kita hanya lihat di televisyen je kan, ataupun kita tengok di situ sajalah. So tanya perasaan Puan masa kemerdekaan tu, ada rasa nak merdeka ke tak ada? Itulah rasa dia macam rasa pelik lah sebab kita tak pernah sambut dalam keadaan macam ni. Kemudian saya pun tak dapat nak apa orang kata nak bawa anak-anak. Nak bawa anak-anak supaya dia orang pun merasai sambutan kemerdekaan ni. So agak sedih jugalah, agak sedih kan. Saya harap tahun akan datang seterusnya kita dapatlah menyambut Hari Kemerdekaan macam zaman dulu-dulu. InsyaAllah. Soalan keempat. Okay. Malaysia terkenal dengan slogan Malaysia Prihatin. Apakah keprihatinan yang ditunjukkan oleh pemimpin atau agensi kerajaan pada masyarakat yang kurang berkemampuan? Okey, kalau kita tengok betul Malaysia memang terkenal dengan slogan Malaysia Prihatin. Sebenarnya banyak kalau kita tengok dari segi bukan setakat pemimpin ke agensi kerajaan, orang persendirian pun banyak memberi sumbangan lah kepada mereka yang terkesan akibat COVID kan. Contoh BRIM lah, kerajaan kalau kita tengok berapa fasa dah kerajaan dah bagi BRIM kan. Sama ada kepada kategori bujang yang berpendapatan rendah dan sebagainya lah. Jadi banyak bantuan yang telah diberikan lah. Saya lihat orang kata masyarakat Malaysia ni sepatutnya bersyukur lah, banyak bantuan yang mereka peroleh. So Puan sebagai guru ada tak dapat? Saya tak dapat lah. tak ada dapat bantuan, tapi saya ada jugalah menyumbang pada tak banyak lah, menyumbang lah sikit dua pada rakan-rakan yang terkesan COVID tu ada jugalah. So dalam negara menghadapi pandemik ni, ada resam macam perayaan, kahwinan, modul rasul, dia dilakukan secara bersederhana je. So apa kesan dia kepada perpaduan masyarakat? Okey, kesan dia banyak lah. Kesannya banyak. Macam saya cakap tadi, kita dah tak dapat lakukan perkara yang kita dah biasa lakukan dahulu. Jadi antaranya kita tak dapat dah, tak ada kenangan. Sebab sambutan perayaan ni kan, sambutan perayaan ke perkahwinan ke, dia sesuatu yang meriah yang boleh bagi kita kenangan. Kan kita akan jumpa dengan kawan-kawan yang lama yang kita tak pernah jumpa kan. Banyaklah, kemudian benda tu kita dah tak rasai sekarang kan. Jadi katanya macam kita tak dapatlah cipta kenangan kita sama ada dengan kawan, tak dapat jumpa dengan family kita lagi. So agak sedih jugalah. Dah 64 tahun negara Malaysia telah merdeka, bebas daripada penjajah. Tapi segelintir masyarakat berpendapat zaman sekarang ni terdapat penjajahan, tapi dalam bentuk baru, iaitu penjajahan minda yang kebanyakannya berlaku dalam kalangan remaja. Apa pendapat Puan berkaitan isu ini? Okey, penjajahan dalam bentuk baharu, penjajahan minda. Betul, pendapat saya melalui media sosial memang generasi sekarang ni, generasi muda ni dijajahlah dengan minda ni, maksudnya mereka dapat maklumat
dapat maklumat dan ada yang menerima bulat-bulat tanpa berfikir benda tu baik atau tidak. Okey, ada yang boleh berfikir dengan rasional tu baguslah, tapi saya rasa tak ramai. Ramai generasi muda ni dia suka menerima sesuatu tanpa berfikir. Jadi kalau yang baik kita tak ada masalah lah, tapi kalau yang negatif tu saya rasa kena ada orang kata apa, ibu bapa kenalah melihat keadaan tersebut supaya anak mereka ataupun golongan remaja ni tak teruslah dijajah dari segi mindanya. Kena pantau selalu. Begitu. Soalan seterusnya, dia berkaitan dengan puan jugalah sebab zaman sekarang ni memangnya memudahkan teknologi, memudahkan para pelajar dan guru untuk meneruskan aktiviti pembelajaran seperti PDPR. Adakah puan setuju dengan pernyataan ini? Okey, saya bersetuju. Saya bersetuju kerana kita memang orang kata bergerak mengikut zaman. Penggunaan teknologi tu sememangnya sangat penting. Sangat penting. Kalau kita bersemuka pun, orang kata kita bertemu di dalam kelas dengan pelajar pun ada pengajaran yang baik juga menggunakan teknologi. Okey, jadi dalam zaman sekarang ni kita work from home kan, PDPR dan sebagainya. Memang saya bersetujulah dengan teknologi ni, walaupun adalah kekurangan tapi kelebihannya pun banyak. Mungkin kita tak dapat pantau budak tu mungkin tidur, dia Google Meet tapi dia tak ikuti kelas ke apa, tapi itu bagi saya kes terpencil. Ada ramai lagi pelajar yang orang kata kita jangan tengok aspek yang kecil tu, kita lihat kepada budak yang nak belajar. Dan sekarang ni macam-macam aplikasi lah untuk guru-guru gunakan untuk menarik minat interaktif, aktiviti-aktiviti interaktif yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Jadi saya sangat bersetujulah pada pandangan saya. Seperti yang puan kata, application tu penggunaan internet, dia perlu ada etika. Sejauh mana pernyataan tersebut dapat membentuk kepaduan di Malaysia? Okey, etika pengguna internet perlu etika. Okey, maksudnya macam ni. Internet ni kita boleh kongsi apa jua bahan. Kita boleh kongsi apa sahaja bahan. Sama ada bahan tu yang negatif ke positif. Tapi bagaimana cara, sejauh mana dia dapat membentuk perpaduan. Maknanya kita sebagai pengguna internet seharusnya kita ikut etika yang ada, maknanya kita kongsi perkara-perkara yang tak akan menyentuh sensitiviti kaum. Kan kalau kita tengoklah contoh orang viralkan kes-kes yang melibatkan kaum Melayu ke kaum Cina kan. Jadi akan ada segelintir sebenarnya kalau kita baca di bahagian komen kan, mereka akan mengutuk dari aspek kaum lah. Tapi sepatutnya perkara itu kita kena elakkan. Sebab tu kita kena ada satu, orang kata kita bukan lihat dari aspek individu. Kita lihat dari aspek luas. Tak semestinya kalau melibatkan kaum, contoh kan kalau katalah bergaduh kaum India. Tak semestinya kaum India sahaja yang orang kata kita pandang negatif. Tak. Tapi mungkin ada sebab-sebab lain yang kita kena lihat. Jangan kita nilai dari segi satu aspek je lah. So kita kena tengok luas dan kita kena tahu kalau kita orang kata bagi komen ataupun memburukkan lagi keadaan, itu akan menyebabkan perkara tersebut menjadi lebih besar. Okey, jadi kita kena ada satu orang kata prinsip menjadi seorang pengguna internet yang berhemah. Itulah. Seperti yang puan tahu, penggunaan aplikasi MySejahtera penting sebab sekarang COVID-19. Apakah bukti kepentingan aplikasi tersebut? Okey, MySejahtera ni memang kita gunakanlah di mana-mana tempat kita nak masuk dan apa yang kita nak buat kan. Okey, jadi apakah bukti kepentingan dia? Maknanya di situ kalau kita lihat aplikasi ni dia selalu dikemas kini, jadi dia memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita banyak info yang kita dapat.
berkenaan info yang terkini, info yang sahih kita boleh dapat daripada aplikasi MySejahtera. Okey, kemudian berkenaan dengan kita lah sebagai rakyat, sama ada kita dah divaksin atau tidak kan, kita dah cukup 2 dos atau tak, semua dipaparkan di situ. Dan kita juga boleh lihat dalam aplikasi tersebut mana kawasan yang orang kata kawasan merah, kawasan yang tinggi dengan COVID, kita boleh elakkan lah daripada kita ke tempat tersebut lah. Soalan terakhir, Mm-hmm. apakah harapan Puan untuk jadikan Malaysia maju dalam bidang teknologi dalam masa yang sama masih mengekalkan panduan antara kaum? Okey, harapan saya sebenarnya kita boleh meniru negara-negara maju yang teknologinya ke hadapan tapi untuk skop negara kita ni yang ada pelbagai kaum kita kena ada satu orang kata macam mana kesedaran sebagai seorang pengguna yang sayangkan negara, yang tak nak negara kita berpecah belah dalam kalangan masyarakat terutamanya, kita mestilah menjadi pengguna yang ada etika lah macam yang tadilah yang saya sebutkan. Kemudian kalau boleh kita jadi juga masyarakat yang orang kata saling menghormatilah, saling menghormati tak kira kaum. Maknanya kalau kita lihat sesuatu kaum tu ditimpa masalah, kita kena bersikap prihatin, terutama dari segi komen kita ke ataupun kita janganlah kecam, mengecam, mengeluarkan kata-kata yang tak baik kan, yang akan menyentuh sensitiviti kaum tu kita kena elakkan. Kalau tidak, kita akan jadi masyarakat yang kata sangat kucak-kacir, perpaduan kita pun nanti akan terjejas. Itulah komen saya. Baiklah, itu saja. Terima kasih Puan Fadila sebab telah membantu menjadikan projek yang kedua ni. Ini disebabkan jawapan-jawapan yang diberi oleh Puan sangat bernas dan boleh diterima logik akal lah. So semoga kesihatan Puan semakin terjamin lagi-lagi pada musim COVID ni. Terima kasih. Okey, sama-sama kerana sudi menemu ramah saya. Okey.